Sedirat mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wasyuhada wal ulama wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min azani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ayahanda saya Cikgu Radhi serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi peluang untuk kita sama-sama menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan solat maghrib sebentar tadi, dan insya-Allah mari sama-sama kita mengisi ruang masa antara maghrib dan isyak ini bagi kita mendengar sedikit tazkirah. Mudah-mudahan ianya akan beri manfaat buat diri kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini sebenarnya saya cuma sekadar mengisi ruang kosong yang ada pada malam ini. Kebetulan malam ni pun tak ada kuliah, jadi bolehlah hadir, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dari mata Allah sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama berkongsi sepotong hadis Rasulullah SAW yang diambil daripada himpunan hadis 40 Matan Nawawiyah, Matan Arba'in Nawawiyah, iaitu hadis yang ke-6. Jadi siapa-siapa yang kalau kat rumah ada kitab hadis tu, bolehlah buka nanti insya-Allah. Untuk makluman, kitab yang saya pakai ni asalnya zaman saya belajar ada Jahaz, keluaran Jawatan Agama. Tak tahu sekarang ada lagi tak? Mungkin jenis baru pula kot agaknya. Tapi bukan yang 40 hadis. 40 hadis tu lain, yang dikeluarkan oleh Jawatan Agama tu lain. Sebab tu dia ada 40 hadis siri 1, 40 hadis siri 2, itu lain. Ini hadis yang daripada puluhan ribu hadis-hadis disaring sehingga jadi sebenarnya dalam kitab ini ada 42 hadis yang dikatakan martabatnya paling tinggi yang diimpunkan oleh Imam Nawawi. Jadi tak sama dengan 40 hadis Quran Jawatan Agama tu. Tapi kita kena ingat hadis Rasulullah tu puluhan ribu. Ini antara yang paling tinggi makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubahati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubahat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallahi muharimuh ala wa inna fil jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya dari segala kesamaran, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya itu makan di dalamnya. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah larangan Allah ialah segala yang haramnya. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangannya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man adalah seorang Ansar suku Hazraj. Ibunya seorang sahabat, saudara Abdullah bin Rawahah. Demikian pula ayahnya Bashir. Bashir pernah bertanya kepada Rasulullah, iaitu, engkau telah mengajarkan kami cara kami mengucap salam kepada engkau. Maka bagaimanakah pula hendak kami mengucapkan selawat ke atas engkau? Lalu Rasulullah berkata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Sesungguhnya yang halal itu nyata, yang haram itu nyata. Maksudnya di sini yang halal itu memang dah ada dalam Quran, dalam hadis semua dah ada, dah dinyatakan. Yang halal begini, yang haram begini. Satu-satunya agama yang diberikan satu, bila dikatakan tak boleh, diberikan satu jalan penyelesaian. Yang dikatakan boleh, diberikan sebab, hanya agama Islam. Sebab itulah bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, yang mencari kebenaran, maka apabila dikorek-korek, dikaji-kaji, dia dapati bahawa Islam itu cukup cantik. Cukup cantik. Sebab itulah kebanyakan orang yang mencari-cari agama Islam ni dengan niat yang ikhlas, sudahnya dia akan jadi Islam. Walaupun asalnya, contohnya kita tengok macam Yusuf Islam. Orang yang kalau dah terkenal, duit jangan cerita, perempuan suka jangan cerita, dia dah semua dia dah rasa dah. Maka dalam hati ni ada timbul kekosongan. Dia cari jalan yang benar. Dia masuk agama Buddha. Tak puas hati juga. Dia jadi atheist. Tak puas hati juga. Sebenarnya dia kaji, didapati Islamlah agama yang benar. Itu dengan syarat orang yang kaji Islam dengan niat yang betul. Ada juga orang yang mengkaji agama Islam dengan niat yang tak betul. Ada, tuan-tuan. Contohnya kita dipahamkan Salman Rushdie, semua pernah dengar namanya. Seorang yang dikeluarkan waran bunuh oleh kerajaan Iran, Ayatullah Khomeini, sebab dia mencaci Rasul, dia menghina Islam dengan dia mengarang satanic verses, surah-surah syaitan. Tak payah carilah. Dia tu Salman Rushdie adalah seorang yang menghafaz 30 juz Al-Quran. Jadi menghafaz 30 juz Al-Quran
belum tentu kita jadi orang yang hidup dengan Al-Quran. Menghafaz lain, memahami itu lain. Begitu juga kalau tuan-tuan rajin membaca sejarah Snoek Horangi, seorang Belanda yang menyamar jadi Islam sebab dia nak menghancurkan kerajaan Islam Aceh. Dia juga menghafaz Al-Quran 30 juz. Dia juga dah pergi menunaikan haji. Dia mengucap syahadah tapi berpura-pura sebenarnya. Dia nak merosakkan Islam daripada dalam dengan niat tak betul. Pun hafal Quran. Jadi kalau setakat awak mengatakan awak dah menghafal 15 juz Al-Quran, lepas tu awak dengan bangganya membuka aurat awak depan orang, tak heran. Tak heran. Tak ada herannya orang yang mengaku diri dia menghafal 15 juz, ngaku orang Islam, tapi dia buka aurat semata-mata nak mencari populariti di kalangan orang dengan atas nama lawak jenaka. Ada benda yang kita boleh melawak, ada yang tak boleh. Salah-salah cara melawak menjatuh pada hina. Kita orang Islam tak boleh bagi can orang-orang macam ni. Ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Bab agama tak boleh melawak. Teruk sangatlah sampai kau gunakan agama engkau untuk buat bahan jenaka. Dahlah orang bukan Islam, orang bukan Islam jadikan menghina Islam selamba je. Itu pun kemudian baru kita tahu dah habis, dah puluh dah tahu. Sebab itu jangan sebarang-sebarang. Kita orang Islam kena ada jati diri. Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Walaupun kau agama Islam, kau tak suka cara hidup Islam, itu kau punya pasal, tapi jangan kau hina. Jangan kau hina. Jangan kau hina. Itu dia. Sekarang kan tengah kecoh isu ni kan. Mengaku saya ngapal 15 juz. Apa nak heran? Iblis tu ketua malaikat. Apa nak heran katakan kau ngapal 15 juz? Iblis tu ketua malaikat. Menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, setakat engkau ngapal Allah. Sebab itu penting kita, di samping kita baca Quran ni, kita kena tahu makna dia. Dan kita kalau tahu makna saja pun tak cukup tuan-tuan. Kena tadabbur. Kena masuk apa? Kena duduk, dengar penerangan ustaz-ustaz. Sebab apa? Quran ni, kalau siapa yang betul-betul belajar Quran, dia ada istilahnya alaqah bainal ayah, hubungan ayat. Wa qabla wa ba'dahu. Ayat sebelum, ayat selepas, dia ada hubung kaitnya. Kemudian dia ada asbabun nuzulnya, kenapa diturunkan. Tak semua kita boleh pakai begitu saja. Sebab itu orang kalau dah mengkaji Quran setakat kaji hanya berpandukan tafsir, tak boleh tuan-tuan. Bahasa Arab ni cukup berseni tuan-tuan. Cukup berseni. Lain bunyi hampir sama, lain makna. Bunyi hampir sama, tapi lain bunyi sikit, makna dah bertukar. Sebab itu kena. Contohnya saya mungkin tuan-tuan ada sini ada yang bahasa Arab sikit kan. Contohnya lah, kita ambil perkataan doroba. Doroba maksudnya telah pukul. Telah pukul, bukan pukul. Telah pukul. Yadribu, sedang pukul. Idrib, pukullah. Doroba, saling pukul memukul. Tak sama makna dia. Kalau kita sekadar baca terjemahan saja, terjemahan tu kadang-kadang terjemahan Jabatan Perdana Menteri ni lain sikit, terjemahan kitab ni lain sikit, terjemahan kitab ni lain sikit-sikit je. Makna dia tu berbeza. Macam Jawa lah. Kalau dia ada istilah wak dengan ci. Betul? Siapa sini Jawa? Cikgu Jawa? Tak. Siapa sini Jawa? Ngaku lah. Wak lain, cik lain. Tapi kalau diterjemahkan tetap namanya makcik atau pakcik saudara, betul? Tapi lain. Orang Melayu tak banyak. Kalau padi, kalau beras tu apa? Padi tu apa? Dia lain tau. Jadi beras lain. Macam itulah bahasa Arab. Macam itulah bahasa Arab. Kena tadabbur. Cara tadabbur paling mudah, bukalah kitab tafsir Quran, bukan terjemahan, tafsir. Tafsir Quran yang paling mudah lah saya tengok. Kalau tuan-tuan rajin carilah tafsir Quran di radio karangan Ustaz Ahmad Son Haji.
Dulu dalam Quran dan radio ada tafsir, dibukukan sekarang ni. Itu bolehlah untuk mudah-mudah. Tapi kalau untuk yang pengkaji secara serius, banyak tuan-tuan. Apa fi zilalil Quran, Syarah Ibnu Katsir, macam-macam. Syarah Ibnu Katsir itu dikatakan tafsiran yang paling orang kata paling senarai pertama. Ini dalam Quran, dalam Islam yang terang itu, yang halal itu terang, yang haram itu pun terang. Tak, kalau dalam haram kata tak boleh, tak boleh lah. Minum arak tak boleh. Apa lagi? Apa? Zina pun tak boleh walaupun tak diberitahu dalam tu. Dalam Quran dia lagi halus. Dia kata apa? La taqrabu zina. Dia bukan buat, jangan hampiri zina. Lagi halus. Jangan kata buat, hampir pun tak boleh. Jangan mencuri, jangan itu, jangan ini. Berikan amanah pada orang yang betul-betul layak. Dalam Quran semua ada tulis. Jangan bagi pada yang tak layak. Bila tak layak, mampus. Itu dia. Itu dia. Tapi kalau benda tu tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, ada cerita lain pula. Apa cerita lainnya? Di sinilah datang ulama. Di sinilah banyak perkara-perkara kesamaran diselesaikan oleh para ulama. Contoh, kita ambil contoh mudah. Kita tahu rukun. Rukun maksudnya apa? Wajib buat. Macam rukun semayang. Macam rukun sembahyang. Ada 13, ada kata 17. Dua-dua boleh pakai. Rukun semayang ujungnya ialah tertib. Mesti ikut turutan. Tak ikut turutan, tak sah. Kurang rukun, tak sah semayangnya. Kita semayang daripada 4 rakaat, ada 1 rakaat kita tak rukuk. Sah tak semayang isyak kita? Tak sah. Maksudnya rukun tu ndak tak ndak, suka tak ada, tak suka mesti ada. Begitu juga rukun jual beli. Rukun jual beli, pembeli, penjual, barang, tukaran, ijab kabul. Mesti ada. Habis kalau orang beli pada mesin vending, mana nak ijab kabulnya? Nak ijab dengan siapa? Nak ijab dengan mesin? Jawab ke? Nampak? Di sini ulama perhalusi. Ini datang perkara kesamaran. Sebab itu kita jangan cepat kata aku tak pegang ulama, aku pegang Quran dan hadis saja. Pembohong. Tidak ada istilah macam tu. Orang yang pegang kata-kata ulama, pandangan ulama, sebenarnya itu mengikut sunnah Rasulullah. Ada cerita dia. Kalau tuan-tuan boleh semak ceritanya, carilah cerita Muaz bin Jabal. Satu ketika Rasulullah utus dia pergi ke Yaman. Saya suka cerita ni. Mana-mana saya suka cerita benda ni. Rasulullah tanya, "Ya Muaz, andai kata kamu bertemu dengan beberapa masalah, siapa yang kau akan rujuk? Masalah yang kau tak tahu." Muaz kata, "Aku akan rujuk Al-Quran." Kalau kau tak jumpa dalam Quran, nampak? Rasulullah kata tak semuanya ada dalam Quran. Sebab Quran ni dipanggil blueprint. Takkan semuanya nak cerita. Masak kari pun nak cerita ke betul-betul dalam Quran? Tak. Habis kalau kau tak jumpa dalam Quran, aku akan rujuk padamu ya Rasulullah. Itu hadis. Rasulullah senyum lagi. Kalau kau tak jumpa Quran, tak jumpa hadis, tak jumpa, kau nak rujuk mana? Aku akan rujuk orang yang lebih alim. Itulah ulama. Itulah ulama. Maksudnya orang alim, lebih alim daripada dia lah maksudnya. Bukan lebih alim daripada Rasul, lebih alim daripada dia. Kalau tak jumpa juga, maka aku akan gunakanlah ijtihad aku. Yang ini ijma' qiyas. Sebab itu penting pemimpin itu, orang yang dijadikan pemimpin itu mesti adalah orang yang faham agama. Orang yang faham agama. Kalau tak mampu pun, dia kena rapat dengan orang agama. Saya suka cakap tuan-tuan, sejarah tanah Melayu ni cukup hebat. Sebab apa? Apabila pemerintah, yakni sultan dan ulama seiring, dia akan jadi satu kerajaan yang cukup hebat. Itu dia. Ini sejarah membuktikan. Macam mana Kota Melaka. Macam mana apakah negeri yang paling lambat dijajah oleh British? Negeri mana? Negeri Terengganu. Macam mana negeri Terengganu? Hubungan sultan dengan Tok Ku Paloh tu ngam.
Bukan buat tersentak, tahu salah, cari hujah nak membenarkan. Tak. Nak buat, tanya dulu boleh tak? Ulama kata tak boleh, maka tak. Cantiknya. Tuan-tuan, satu peristiwa, ni belum masuk lagi ni, baru 2 baris je ni. Hadis ni. Satu peristiwa ketika pemerintah khalifah nak memperkenalkan cukai, sebab masa tu kerajaan Islam sedang berperang. Saya lupa Imam Abu Hanifah kalau tak salah saya. Kerajaan nak kenakan cukai untuk dana peperangan. Maka dia suruh Imam Abu Hanifah cakap masa khutbah memfatwakan cukai itu wajib. Imam Abu Hanifah diam. Kalau tak salah lah Imam Abu Hanifah. Kalau tak salah saya. Kalau salah saya minta maaf. Jemaat pertama tak ada. Tak ada pun cakap. Jemaat kedua tak ada. Jemaat ketiga Haifah dah mula ngugut. Kalau kau tak cakap, aku akan ambil tindakan. Maka dia pun cakap. Dia kata apa? Wahai sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, adalah cukai itu wajib. Dia cakap. Direct dia cakap. Pemerintah pun tersenyum. Sukalah. Kata-kata ulama seiring dengan dia. Rupanya dia tambah lagi. Setelah habis segala harta di istana baru wajib bayar. Tersentak pemerintah. Nak buat satu apa, dia tanya dulu ulama. Suka tak suka, kena rujuk ulama. Kalau dah yang naik itu bukan ulama, maka dia kena rapatkan diri dengan ulama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam diri ulama dia ada istilah halal, dia ada istilah haram. Dia akan kata yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia akan cakap tak boleh. Soal tak nak guna tak guna itu soal khalifah. Tapi adakah ulama ngajak rakyat untuk menjatuhkan pemerintahan? Tidak. Ulama akan sentiasa menasihat. Macam kita dekat Malaysia ni, ulama kerjanya menasihat. Kalau kita nak turunkan kerajaan pun ada masanya. Dengar katanya cepatnya bulan 10 ni. Tunggu ajalah. Buat je lah kerja kita. Yang kata apa kerajaan sekarang ni, minta maaf je lah. Orang kata telur mahal, ayam mahal. Saya tengok dekat warung orang kata order roti telur okey je. Pergi KFC penuh je orang. Kata ayam mahal. Macam tak mahal aja. Itu dia. Baik. Itu dia. Wa bainahuma, antara halal dan haram tu dipanggil apa? Umurum mustabihat, perkara-perkara kesamaran. Yang ini nak jaga, perkara-perkara kesamaran. Perkara nak kata haram pun tak tahu, tak ada nas, halal pun tak ada nas. Nak kata haram tak ada nas, halal pun tak ada nas. Okey, baik. Barang siapa memelihara dirinya dari segala kesamaran, sungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Kalau benda tu tak jelas halal, tak jelas haramnya, maka digalak, lebih elok dijauhkan. Nak buatlah, siapa larang. Kita bimbang. Hadis ni diteruskan lagi, seperti orang yang menggembala kambing di kawasan yang boleh menggembala, tapi betul-betul berhampiran dengan kawasan larangan. Ada kemungkinan tak kambing tu terlepas sebelah? Kemungkinan tu ada. Ini nak jaga ni. Kalau terlepas, menjawablah. Macam kita naik motor pakai helmet. Selama ni berpuluh tahun tak pakai helmet, tak accident pun. Terkali accident, kan panjang cerita, terhentak kepala. Kalau mati tak apa, terus biul, menyusahkan orang rumah jaga. Kena pakai helmet. Ini orang kata usaha ikhtiar baru tawakal. Naik kereta pakai tali pinggang keledar. Itu usaha ikhtiar. Samalah ni macam ni. Kawasan larangan apa dia? Undang-undang mengatakan bahawa kita kena pakai tali pinggang keledar. Pakailah. Pakai tali pinggang keledar tu bukan saja-saja orang buat peraturan tu. Dah dikaji. Macam arahan semayang jarak 1 meter. Bukan saja-saja Jabatan Agama buat arahan tu. Selepas berbincang dengan Kementerian Kesihatan.
Kementerian Kesihatan buat kesimpulan bahawa virus tu memerlukan kawasan 1 meter untuk sampai boleh terbang sejauh 1 meter untuk sampai ke orang sebelah. Sepaling jauh boleh 1 meter. Maka itu yang kerajaan buat, okey 1 meter jarak selamat. Dia akan jatuh ke bawah, maka sebab itu digalakkan bawa sejadah sendiri. Bukan saja-saja jabatan agama buat macam itu. Semuanya dah dikaji. Lepas tu buat pula vaksin. Macam-macam orang kata. Timbullah golongan anti vaksin. Kebanyakan orang anti vaksin ni tuan-tuan. Cakap terang. Saya jumpa seorang hamba Allah ni. Pakcik ni lah. Dia tak nak. Ni semua vaksin ni ada chip lah, ada apa lah. Macam-macam. Pening kepala orang. Bila tanya pakcik kerja apa tu? Askar. Dah pencen? Dah. Okay. Pakcik dah pergi haji? Dah. Saya cakap senangnya. Orang kalau dah pencen, haji pun dah pergi, itu yang garang tu satu macam. Dia tak nak pergi lagi ni dah. Apa lagi nak pergi? Kita kalau pencen, mana lagi kita nak pergi? Pergi haji lah. Kalau sekarang pergi haji kena vaksin. Dia dah pergi, itu yang garang satu macam tu. Ni semua tipu. Ni semua Israel. Tak boleh begitu. Jangan macam tu. Kita pakai tali pinggang keledar pun belum tentu selamat. Betul? Belum tentu selamat. Kau nak mati juga lah. Habis kalau tak pakai tali pinggang keledar. Habis itu juga vaksin. Senangnya sipir dia. Okey, sambung lagi. Ketahuilah bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah larangan Allah ialah segala yang haram. Tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Dekat Muar ni kat mana istana raja? Istana Sultan? Dekat Tanjung tu kan? Boleh masuk saja? Boleh ke masuk saja-saja? Tak boleh kan? Kita pun main bola kat situ dengan anak kita. Dekat pagar dia tu. Ni bukan kawasan larangan. Dalam. Kali bola terlepas ke dalam. Tak panjang macam itu. Kenapa cari penyakit? Kenapa cari penyakit? Sebab itu orang Melayu dulu cerdik. Cerdik apanya? Kan satu ketika kerajaan Melaka pergi melawat kerajaan Cina. Kerajaan Cina tu tak boleh tengok muka maharaja dia. Tak boleh tengok. Cerdiknya orang Melayu ni. Yang cerdik lah. Cerdiknya orang Melayu ni. Dia kata pada penelayan, kami makan kangkung jangan dipotong. Itu yang diangkat kangkung tinggi-tinggi tu. Bila angkat tinggi-tinggi, nampak tak muka maharaja Cina? Cerdiknya orang Melayu, bukan main-main dulu. Dahsyat orang Melayu ni, cerdiknya. Orang Melayu sekarang je yang entai. Macam mana Yelah budak-budak sekarang. Tuan-tuan, saya cakap terang gadget di tangan, handphone di tangan. Handphone di tangan. Handphone bukan main-main jenis tau. Apple sompik tu tau. Bukan murah tau. Bila kata kau kerti buat aiskrim, tak kerti. Handphone dekat tangan, bila kita buat aiskrim tak kerti tak? Tak kerti. Tak ada lah istilahnya. Nanti kejap, cari kejap. Padahal semuanya dah ada. Yang dia tahu pada handphone, PUBG. Tu. Game sikit masa, Mobile Legend. Tengok orang tua main Candy Crush. Allah. Orang tua-tua makcik main Candy Crush. Sedangkan kat handphone tu macam-macam ada. Boleh tengok YouTube, tengok ceramah. Boleh. Yang dia tengok 7 hari mencintaimu. Ini orang tua ni. Dendam seorang isteri. Itu yang dia tengoknya. Tak ada nak tengok drama yang bagus-bagus. Contohnya apa? Raja Haji. Dulu kan ada kan? Raja Haji. Raja Ali Haji. Drama-drama macam. Tak ada pula nak tengok. Dia tak kerti gunakan. Tandanya gadget itu smart. Yang tak smart otak dia. Budak-budak sekarang macam itulah. Smartphone. Yang smartphone. Tuan punya handphone tak smart. Jadi dah macam tu. Jadi dah macam tu. Perkara-perkara yang meragukan. Macam apa perkara-perkara yang meragukan? Buka. Tak. Perkara-perkara yang meragukan dalam Islam. Tak. Keluar. Biasanya 3 perkara. Pertama, perkara yang bendanya yang asalnya halal bercampur dengan yang haram.
Kedua, benda yang halal tapi diragukan keadaannya dengan sebab keadaan-keadaan tertentu. Ketiga, yang halal pun tidak, haram pun tidak. Ini perkara yang diragukan. Tapi siapa nak buka? Bila kita cakap anak-anak ajar sirah, ya ke Ustaz? Buka handphone kau. Sebab itu sekolah sekarang ni nak digalakkan bawa handphone, budak-budak tak kecil. Yang tahunya kalau budak kecil, kartun Upin Ipin. Itu dia tahu. Remaja sikit kalau minat kartun, One Piece. Kalau yang perempuan, drama Korea. Alamak. Laki-laki, bola sepak. Dia tahu guna tu je. Yang penuh dalam handphone, game. Bila kita game apa kau ada? Sedangkan dalam handphone, dalam internet, banyak game. Game otak, untuk otak ada. Game chess yang boleh tu ada. Tak, dia tak ada. Game yang tu je. Fire. Kau masuk belakang, kau pergi depan. Bila main PUBG. Bila kita tanya, apa? Bila saya dapat tangkap anak murid saya tulis buku, what is your favourite skin? What is your favourite hero? Cerita PUBG. Bila katanya ini semua bahasa Inggeris, engkau tahu. Okay. Cuba kau gunakan bahasa Inggeris ni dalam perbualan, boleh tak? What is your favourite food? Tak lagi. Tandanya otak anak-anak kita belum bersedia. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak, ada cucu, cuba try ambil handphone dia. Kalau dia meraung, tandanya budak tu dah ada masalah. Itu je. Kita pun, kalau handphone ni, tak payah banyak lah. Siapa yang suami ada handphone ni, suruhlah isteri pegang handphone ni. Suruh isteri pegang handphone. Tahan tak? Kalau tahan, hebat lah. Kalau tak tahan, suami tu dah ada masalah. Betul? Jangan main-main handphone punya. Okey, tuan-tuan. Ketahuilah bahawa dalam badan itu ada seketul daging. Apabila baik dagingnya, baiklah tubuh badan itu. Apabila buruk daging itu, buruklah tubuh badan itu. Itulah dia hati. Baik. Apa kena mengenai cerita hati dengan cerita hadis ni? Nak beritahu kita, satu benda yang tak baik tidak akan menghasilkan benda yang baik. So kita nak jadikan hati kita baik ni, kita kena masukkan benda-benda yang baik dalam hati kita. Contohnya dengan makanan rohani, zikrullah, ayat Quran. Apalagi dengan makanan-makanan jasmani yang bukan sekadar halal. Halalan tayyibah. Tidak diragukan. Yang ini kadang-kadang orang tak jaga. Tuan-tuan, kita beli mi kuning dekat pasar yang bukan pasar raya, yang bukan kepunyaan orang Islam, yang bukan jenama orang Islam. Walaupun ada cap halal, tak ada masalah. Tapi kita dah ada mi Muslim yang confirm orang Melayu buat, ataupun mi Naning. Kenapa tak beli yang itu? Kita beli roti Massimo, minta maaf cakap lah saya nak Massimo, Mighty White. Sedangkan ada Gardenia yang katanya syarikat tu syarikat Syekh Bukhari punya. Dah tentu-tentu orang Islam. Kenapa tak beli yang itu? Ini orang nak jaga ni. Ini kita nak jaga. KFC katanya tu Melayu punya. Tak apalah. Tapi nak lagi confident, beli Muiz punya. Dah terang-terang budak orang Islam punya. Macam-macam. Banyak lagi benda. Seolah-olah kalau tak makan kopi, kalau tak kena 434 tu, demam kita ada buatnya. Sedangkan kopi Melayu banyak jual. 434 juga kita cari. Tokenya dah kaya bermilion-milion orang kata. Belilah kopi Melayu, tak sedap. Sekat sedap tu tuan-tuan, kat mana? Sini je. Dah masuk dalam ni dah tak sedap. Dah tak wangi dah, keluar lagi busuk. Sama je bau dia. Kita kejar yang itu. Tapi kalau orang yang menjaga benda ni, dia akan cari itu. Memang susah. Memang susah. Kita tak ada salahkan orang tu. Ada cerita ni sebenarnya. Ada cerita ni. Kenapa orang tu jaga macam tu? Orang yang meninggalkan perkara kesamaran adalah orang-orang yang dikatakan warak. Orang soleh. Kita tak mampu soal lain. Jangan kita hina dia. Contohnya, dia tak nak beli kereta yang ada kereta baru sebab dia kata terlibat dengan faedah.
Dia tak nak pinjaman terlibat dengan faedah. Dia tak nak terlibat tu semua. Sebab tu rumah dia buruk, kereta dia pun buruk. Jangan kita hina dia. Dia nak jaga. Kita tak mampu dah lah. Dan diam je sudah lah. Jangan hina. Dia nak jaga dengan pakaian, pergi semayang. Pakaian dia pakaian betul-betul nak semayang. Tak mampu dah. Biarkan. Itu juga macam orang yang tabligh tu kan. Dia pergi dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana. Kita tak mampu, kita kena support. Jangan petikai. Apa ni tinggal anak bini lah. Kita tahu ke? Ingat orang pergi tabligh tu sengkit-sengkit punya orang. Ini kerja kilang ke? Tokek-tokek besar lah tu. Doktor-doktor pun ramai. Saya pernah tabligh daripada India datang ke rumah. 2 orang. Seorang kerja bawa apa yang roda 3 dalam teksi tu. Yang seorang tu engineer. Yang cakap yang bawa teksi tu dengan engineer tu, yang cakap yang teksi tu lebih pandai berbahasa Inggeris daripada engineer tu. Datang rumah, berbual. Jangan main-main dia orang. Dia tinggalkan, dia kata aku buat kerja Allah. Allah akan jaga bini aku. Tapi adakah dia bagi bekalan bini dia cukup tak cukup? Kau tadi kita jangan fikir ya. Kita jangan fikir ya. Kita fikir macam tu mampus. Tak tahu apa tak jadi. Kita berani ketuk rumah orang ajak pergi masjid? Berani? Tahu kan ni? Pak Imam pun kucuak. Kadang-kadang tengok orang tu dengan muka garangnya. Tak nampak masjid nak ketuk. Mat, jomlah mat pergi masjid. Sekali cakap dia, masjid, masjid. Macam orang masjid tu baik no. Kena segah Pak Imam pun terkulat-kulat. Bukan takut. Pak Imam kata, orang ni dah macam gini, dah tinggalkan aja lah Pak Imam Dah tak anda nak tanya ni. Tapi sekurang-kurangnya tabligh tu ketuk rumah orang. Ajak pergi masjid, ajak pergi surau. Tak apa. Tentang salah sikit, silap sikit, tu biasa. Kita kalau tengok silap orang tu, cakap apa? Aku lagi banyak silap. Selamatlah kita. Ni hati nak jaga ni. Kadang-kadang hati kita itu sebab apa? Makanan kita tu. Ingat tuan-tuan halal ni bukan cerita makanan saja tau. Walaupun kita biasa dengar cop halal pada makanan. Cop halal pada alat solek, alat makeup. Cop halal pada air. Halal bukan pada tu saja. Makanan yang halal untuk orang Islam apa dia? Pakaian yang halal untuk orang Islam macam mana? Kehidupan yang halal untuk orang Islam macam mana? Perundangan yang halal untuk orang Islam macam mana? Tu semua nak kena kira. Jangan kita cerita halal ni satu segi, tang cekik je halal. Betul? Betul. Korban, begitu juga. Baru-baru ni kita kena korban kan. Saya tengok satu video seorang lelaki kata, dia kata beza orang Bangladesh buat korban dengan orang Melayu buat korban. Bangladesh pertama dia cari lembu yang paling besar. Kedua tak ada tawar-tawar punya. Kata dia lah, mungkin Bangladesh yang jumpa dia tu macam gitu. Bangladesh yang lain tak tahulah kan. Tapi kalau orang Melayu dia kata kerja nak menawar je. Padahal nak korban untuk Allah SWT tu pun mentawar-mentawar. Sekali lepas dia kata macam perangai apa, Habil dan Kabil Bila disuruh letakkan apa barang korban dia untuk untuk diambil oleh Allah. Ya, ada orang pilih yang paling kecil. Kita tak mampu, kita pun lembu yang korban tu lembu yang nampak tulang selangka itulah. Nak cakap macam mana? Harga pun masya-Allah. Sekarang semuanya mahal. Semuanya mahal. Tapi pergi dekat Imtiaz tu sate lembu habis je. Tak tahu macam mana. Itu dia. Baik. Hadis ni juga menceritakan tentang apabila bapaknya Nu'man ni, Bashir ni, jumpa Rasulullah, minta Rasulullah ajarkan selawat yang terbaik, selawat yang selalu kita baca dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang dipendekkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Tak ada masalah. Itu dipanggil selawat Ibrahimiyah.
Tapi sebelum tu dimasukkan kita baca apa? At-Tahiyyah kan. Itu perbualan antara Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Itu tuan-tuan boleh cek sini. Perbualan tu ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu boleh cari sini. Baik. Itu dia. Baik. Hadis ini adalah satu hadis yang mengandungi nilai hukum. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang sahih sanadnya dan matannya. Ulama fiqh berpendapat hadis ini adalah salah satu sumber bagi hukum Islam. Daripadanya dikeluarkan hukum yang ditunjuk olehnya. Perkara yang halal, haram, larangan dan kedudukan hati suatu dan kedudukan hati. Halal dan halal yang suatu yang halal dan yang haram. Pada hadis tersebut Rasulullah menyatakan perkara yang halal dan yang haram. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan terang, dan yang haram itu pun nyata dan terang. Yang halal itu tidak dilarang, tetapi yang haram itu adalah dilarang. Kedua-duanya adalah terang kepada manusia serta diketahui pula hukumnya. Bahawa di antara yang tidak dilarang kerana halalnya ialah seperti memakan makanan daripada biji-bijian atau tumbuhan atau daging binatang yang halal, dan minum minuman dari air atau susu atau lainnya selama tidak ada larangannya, dan memakai pakaian dari segala jenis benang atau bulu atau lainnya. Demikian pula bekerja atau berusaha mencari kehidupan dengan jalan yang tidak dilarang. Semua ini adalah halal belaka dan terang hukumnya. Maksudnya cara cari makan pun, cara kita buat kehidupan kita pun, itu adalah diambil kira. Sebab itulah satu ketika apabila seorang seniwati tanya seorang ustaz, dia kata apa? Saya tak nak sebutlah nama seniwati ni. Dia kata apa? Ustaz, saya ni seorang pelakon. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita ni. Macam mana hasil pendapatan saya daripada lakonan. Ustaz cakap minta maaf, cakap lah. Kalau tanya saya, ada syubhat kat situ. Malah ustaz kata lebih kepada haram. Oh, tak puas hati. Dan kau tanya ustaz tu, bila ustaz tu beritahu kau kata macam tu pula. Baik, tak payah tanya. Kan, dah orang terang benda tu haram, tanya lagi. Mana boleh gitu, kita cerita buat cerita bagi kesedaran pada orang. Ustaz tu kata apa, saya cakap awak tanya kan. Saya cakap lah. Banyak contohnya perkara-perkara yang haram. Contohnya apa? Contohnya kalau orang yang main forex. Saya baru pagi tadi berbual dengan anak saya. Anak saya ni dia ada faham sikit forex lah, sebab dia pun minat saham. Dia kata forex ni pada asalnya adalah hukumnya harus. Tapi ada satu akad yang ada dalam forex tu menyebabkan dia haram. Sebab forex ni kata secara kasarnya ialah mata wang yang diniagakan. Mata wang bukan diniagakan, mata wang untuk dijadikan tukaran, bukan diniagakan. Kata. Tapi ada satu akad dalam main forex ni, akad dia tu menyebabkan untuk untung besar. Caranya macam mana? Saya pun tak tahu. Kita tak main forex, kita yang ada pun far and away je. Cukup bulan masuk, far and away, tak sampai setengah bulan licin. Mana sebab main forex ni? Tu dia. Baik, itu perkara yang halal dan haram, kena cari. Adakah perkara yang halal itu boleh jatuh haram? Boleh? Boleh jadi? Contohnya apa? Orang bekerja, tak banyak-banyaklah. Seorang guru tu sendiri. Tapi kalau sampai meninggalkan solat, macam mana pendapatan dia? Itu satu. Haram lain, pendapatan tak berkat lain. Tak berkat contohnya ambil barang sekolah, jadikan barang sendiri. Datang kerja-kerja, semayang-semayang. Ataupun tengah-tengah kerja tu hilang. Rupanya dia pergi surau semayang duha. Satu segi betul. Tapi ketika tu yang mana wajib, yang mana sunat? Kerja tu wajib sebab dibayar. Duha tu sunat. Macam mana? Begitu juga cikgu, seorang cikgu yang suka sangat puasa sunat. Kena pada hari puasa sunat, budak bising pun dia diam. Kenapa? Saya puasa. Macam mana?
Tu puasa sunat nak ajar anak-anak ni. Dia diam datang. Okey, buka buku ni, muka surat ni buat. Jangan bising. Budak pun buat. Budak sini, awak jangan bising. Sebab apa? Kenapa? Penat. Aku puasa. Puasa apa? Puasa tarwiyah. Puasa nak kan? Sebelum puasa apa? Sebelum puasa Arafah kan puasa tarwiyah kan. Tapi itu kerja tu wajib. Kalau boleh silakan. Tak boleh tak apa. Itu atas dia lah. Kita pula nampak dia macam kita jangan hukum apa-apa. Jangan hukum apa-apa. Itu antara dia dengan Tuhan. Saya cakap ni bukan kata orang semua puasa sunat begitu. Tidak. Tapi pastinya kalau semayang sunat dalam tengah waktu kerja, itu something wrong. Tak boleh. Melainkan, okey anak-anak, jom kita pergi surau. Ajak saya. Ustaz nak ajar anak-anak semayang duha. Tak apa lah. Ataupun wujud. Macam di sekolah saya, tuan-tuan, saya mengajar di sekolah rendah agama bersepadu. Anak-anak datang pukul 7.30 pagi. Dia datang 7.30 pagi, dibuatnya maksurat setiap hari. Lepas maksurat dibuat solat duha dan solat hajat. Tiap-tiap hari termasuk cikgu-cikgunya. Tak apa lah, silakan lah. Itu pun kata perangai macam tak semayang sunat. Budak, selagi namanya budak. Okey, kita bagi azan dulu. InsyaAllah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ati sayyidina Muhammad wa syarfa tukhliful mi'ad. Apa itu halal? Apa yang dikatakan halal? Yang dikatakan halal itu ialah mengikut Imam Syafi'i, ma lam yarid ani syari' dalil bitahrimi, barang yang tidak ada dalil dari syarak dengan mengharamkannya. Tidak ada dalil yang mengatakan ia itu haram. Itulah yang dikatakan halal. Manakala kalau ikut Imam Abu Hanifah pula, yang haram itu ila ma warada an syari' dalilun bihilh,
Barang yang ada dalil dari syarak dengan halalnya. Lebih kurang lah tu maksudnya. Ada dalil mengatakan halal, ada dalil mengatakan haram. Kalau tak ada yang mengatakan haram, maka itu halal. Kalau tak ada yang mengatakan halal, maka itu haram. Tapi kalau dua-dua tak ada, itu pentingnya ulama punya pandangan. Tuan-tuan, macam kita punya amalan kita. Lepas semayang ada wirid. Ada dalil tak tentang wirid tu? Yang kita buat tu. Yang kita buat semua tu, astaghfirullahalazim. Semua tu. Ada tak dalil? Memang kalau tanya dalil, memang tak ada. Tetapi kalau diperharusi satu, setiap tu ada dalil. Ada hadis. Itu ceritanya. Ulama ambil benda tu, dia susun untuk tujuannya pada maghrib isyak ni orang dah relax, dah tak bekerja, dah tak apa. Biar duduk dalam satu majlis zikir. Sebab itu dia buat wirid. Jadikan wirid. Ada la ilaha illallah. Memang tak ada suruh lepas semayang la ilaha illallah. Tapi ada tak kata afdalu zikri fa'lam annahu la? Ada. Sebaik-baik zikrullah itu adalah la ilaha illallah. Semua tu ada. Semua tu ada. Jadi tak ada masalah lah. Tentang orang kata benda ni bid'ah, itu lantak kau lah. Kau ni masalah. Tapi jangan kau kata yang aku buat ni bid'ah. Bid'ah dalalah pula tu. Jangan dia cakap macam tu. Saya berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia katalah tak ada nas, tak ada apa. Kalau ikut nas ni begini. Saya kata, nas mana kau pakai ni? Ila Al-Quran. Kalau ikut Al-Quran dia begini. Quran mana kau pakai? Tanya juga, Quran mana kau pakai? Quran kata. Ialah Quran mana? Kau sebut cerita dalil, cerita nas, Quran mana yang kau pakai? Kenapa dia tanya? Saya tunggu dia jawab kenapa. Saya kata zaman Rasulullah, Quran itu tidak ada titik dan tidak ada baris. Dan tidak ada hadis atau nas suruh buat letak titik dan baris. Tak ada. So Quran mana yang kau pakai ni? Kalau Quran yang ada titik dan baris tu, itu bukan Quran Rasulullah. Itu Quran yang setelah disempurnakan Khalifah Ar-Rashidin pun tidak. Mula-mula dia suruh letak titik untuk mudahkan orang baca. Lepas tu letak baris. Tidak ada hadis Nabi suruh letak baris. Tidak ada. So Quran mana yang kau pakai? Kau sibuk-sibuk cerita bid'ah. Quran mana yang kau pakai? Dia diam. Saya memang tak pandai lah. Kita mana yang baik. Kalau dia boleh jawab lagi, saya tak boleh cakap apa lagi lah. Tapi ternyata dia pun dah tak boleh nak jawab. Sebab apa? Kalau kita cerita bid'ah ni, banyak benda bid'ah tuan-tuan. Banyak benda. Contohnya, zaman Rasulullah mana zaman ada pencen? Ada pencen ke? Yang makan pencen ibu riban. Zaman Rasulullah ada pencen? Mana ada? Gaji bulan pun tak ada. Tak ada. Semua ambil daripada dibayar oleh Baitul Mal. Ataupun biasanya kadang-kadang orang-orang itulah yang pergi perang jihad fisabilillah dapat harta rampasan perang. Itu je. Ataupun orang tu berniaga. Mana ada cerita gaji? Nak cakap macam mana tu? Zaman Sayyidina Umar kalau tak saya dimulakan. Khalifah ada gajinya. Tak ambil lebih. Begitu. Jadi kalau semua nak cerita bid'ah, tak sesuai lah. Tempat awak mungkin sesuai lah. Tempat orang jangan kacau. Tahlil tak ada lah nas. Jangan kacau. Jangan peningkan kepala orang. Sebenarnya ada nas. Cuma orang yang mengkaji secara serius benda lah ni, dia tahulah kita ni main ikut-ikut saja. Cakap terang lah. Malam Jumaat kita buat Yasin tahlil. Okey. Kemudian kalau ada kematian kita buat Yasin tahlil. Semuanya tu ada ulama perhalusi, ada asal hukumnya. Ada asal hukumnya. Ada asalnya. Kenapa? Tapi kita tak tahu sebab kita bukan jenis mengkaji. Kita buat aja. Yang penting ada pandangan ulama ada. Jangan kau peningkan kepala orang awam. Jangan kau peningkan kepala orang. Salah besar tu. Salah besar. Kalau ada jumpa kawan-kawan yang macam cakap, jangan kau peningkan kepala orang awam. Engkau berujar dengan ustaz yang faham, lebih faham. Kenapa ada ni, kenapa ada ni? Memang ada cerita, ada ceritanya. Baru-baru ni PU apa PU apa tu? Ustaz Wadi Wadi Anwar. Dia ada cerita tentang sejarah tahlil. Dia ada cerita.
Carilah. Jangan sikit-sikit. Tapi kalau buat tahlil kenduri arwah rumah dia, dia tak duduk. Dia seorang, dia duduk kat bawah. Berdepan-depan dengan kawan dia. Lepas tu sampai tu berdepan-depan dengan ukuk dia. Tak makan tahu pula kau naik. Ada macam tu, ada orang. Ini semua tak sunnah. Ini sunnah. Baik. Okey. Perkara yang kesamaran. Apa dah? Okey, saya kata. Baru sentuh bab halal haram tu ni. Okey. Itu dia. Halal maksudnya benda tu ada nas. Tentang haramnya. Haram benda tu ada nas tentang halalnya. Itu je bezanya. Maknanya sama je. Itu dalam Islam terang. Yang sama-sama ni yang kita nak jaga. Apa itu yang sama-sama? Biasa orang kata perkara-perkara syubhat. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu untuk malam ni. Nanti akan datang kalau kita berjumpa lagi, kita terangkan pula syubhat ni macam mana. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datang dari kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.